رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita bukakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan iradahnya dapat sama-sama kita mendirikan solat maghrib berjamaah di penghujung bulan Zulhijjah. Tinggal tak sampai seminggu saja lagi, maka kita akan masuk tahun baru Hijrah 1443 Hijrah. Jadi kita insya-Allah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi setelah kita bercuti agak lama. Pertemuan terakhir kita pada 3 hari bulan Mac 2021. Lama tu. 4, 5, 6, 7. 4 bulan lah. 4 bulan. Masuk bulan kelima ni. Kerana yang pertamanya kerana PKP. Yang keduanya kerana Ramadan. Kemudian sama balik PKP. Walaupun dalam keadaan wabak ni masih lagi tinggi. Hari ini paling tinggi ya. Hari ini dah 19,000 berapa ratus ya. Hampir mencecah 20,000 lah. Cukup membimbangkan. Baiklah. Walau bagaimanapun kita suka ke tak suka ke, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita kena beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Dua-duanya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini, dalam ruang masa yang agak terbatas, kita akan masuk muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ini pada halaman 87. Tajuk kecilnya, orang yang berangan-angan kosong tiada punya alasan. Orang yang berangan kosong tiada punya alasan. Harap-harap kita tak termasuk di kalangan orang yang berangan-angan kosong ini. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه وكتابته في دارين آمين يا رب العالمين. Ketahuilah bahawa orang yang berangan-angan kosong
lagi terpedaya oleh hawa nafsunya, tidak punya apa-apa alasan sama sekali. Sekiranya ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menjadi mudarat dengan dosaku. Dia berangan. Kalau dia buat salah, dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah takkan kenakannya azab. Dia berangan macam itulah. Dia rasa dia selamat. Atau beroleh manfaat dengan ketaatanku. Kalau dia dapat manfaat, dapat nikmat macam-macam ni, bukan kerana dia ni kuat sembahyang ke, bukan kerana aku ni banyak doa, pasal aku usaha. Ni perasan. Dia menafikan Allah segala-galanya yang memberikan mudarat ataupun memberikan manfaat. Semuanya kerana dia. Semuanya kerana dia. Ini fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni dia tak nak hubungkan apa yang berlaku ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya kerana tindak tanduk dia. Dia adalah kaya dan tiada berhajat kepada amalanku, kata dia. Allah tu ghaniyun. Allah tu maha kaya. Kalau aku tak semayang ke, apa Allah heran? Allah tak heran. Tak semayang pun tak apa. Allah tu maha kaya. Apa perlu Allah bagi ganjaran kepada aku? Segala aku buat dapat nikmat ni kerana usaha aku sendiri, bukan kerana Allah. Ini orang sombong ni. Tengok aku tak payah semayang jemaah kat masjid. Aku senang aja. Aku tengok yang semayang jemaah masjid susah pada aku lagi. Buang masa je pergi dengar kuliah. Baik duduk rumah tengok berita berapa ribu orang kena COVID. Lagi bagus. Ini ada orang jenis apa ni? Ini kata pengarang ni. Atau beroleh manfaat, kata dia adalah kaya dengan tiada berhajat kepada amalanku. Jawabnya memang benar, akan tetapi dosa-dosa itu akan mendatangkan mudarat kepada anda, manakala ketaatan akan mendatangkan manfaat. Sedangkan anda adalah seorang fakir yang sangat berhajat kepada amal soleh. Mana boleh cakap apa tu? Segala nikmat yang kita miliki ini kerana tanda Allah ni bersifat Ar-Rahman, yang maha pemurah. Bukan kerana kita ni beramal ke, kerana kita usaha kita. Tak, kerana Allah tu bersifat Ar-Rahman. Tak usah kata kita, orang kafir pun dapat nikmat. Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, tak pernah sujud pada Allah pun dapat nikmat tak? Dapat. Kerana Allah ada sifat Ar-Rahman. Orang-orang macam ni, Rahman Allah dia dapat, tapi Rahim Allah, kasih sayang Allah tak dapat. Kita nak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian cuba katakan kepadanya, duduk sajalah di rumah, tak payah berusaha atau bekerja mencari rezeki, kerana Allah Ta'ala telah menjamin rezeki sekalian makhluknya. Tak usah marilah ke masjid, taklah pergi khaja, duduk goyang kaki, tidur je, melengung aja kat rumah. Pasal Allah pasal Allah menjamin rezeki sekalian makhluknya. Segala perbendaraan langit dan bumi dalam tangan Tuhan. Mendengar hujah anda, tentu ia akan berkata, benar katamu. Akan tetapi semua makhluk pasti berusaha untuk dan bekerja. Tanpanya tidak akan berhasil sesuatu benda pun. Ketika itu hendaklah anda katakan kepadanya,
Sesungguhnya dunia yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu meninggalkannya serta melarangmu untuk mencintainya. Setelah dia menjamin bagimu rezeki sekadar bercukupan, tidak akan berhasil juga, melainkan dengan berusaha dan bekerja. Jadi kita tak boleh duduk saja-saja, kita kena ikhtiar. Allah anugerahkan akal kepada kita. Allah anugerahkan kudrah. Kudrah orang Melayu panggil kederat. Kederat tu bahasa Arab kudrah. Apa dia? Kederat lah. Apa dia kederat? Tenaga, kuasa yang kita miliki ni supaya kita dapat berusaha. Tak boleh duduk saja. Duduk saja belum tentu dapat rezeki. Kalau bekerja, berusaha pun belum tentu dapat rezeki. Yang bekerja pun tak tentu dapat, kerana yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berusaha sungguh-sungguh, tapi susah juga. Susah juga. Ada orang kerja lebih kurang aja, tapi rezeki dia banyak. Itu pasal Allah dah tetap dah. Jadi kita tak boleh serah bulat-bulat kepada Allah. Kalau serah bulat-bulat kepada Allah, itu namanya qadariyah pula. Segala apa yang berlaku ke atas kita ni adalah kehendak Allah. Kita tak perlulah usaha sangat. Serahlah, terimalah bulat-bulat. Allah nak bagi kita senang ke, Allah nak bagi kita susah ke, itu kita serah pada Allah. Goyang kaki. Itu fahaman qadariyah. Yang tadi fahaman Mu'tazilah. Allah tak ada kena-mengena. Nak berlaku senang ke susah ke, itu kita punya pasal. Kita yang memilih jalan senang, senanglah kita. Kalau kita pilih jalan susah, susahlah kita. Allah tak ada sabit. Itu Mu'tazilah. Qadariyah ni pula, rezeki supak takkan jadi sekantang. Kita serahlah bulat-bulat. Buat apalah kita susah payah. Baik kita duduk kat rumah, Allah tetap dah rezeki sejak dari azali lagi. Ini qadariyah. Kita ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, dia ada ikhtiar, usaha. Ikhtiar. Kerana kita tidak tahu qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada ketentuan Allah. Mana kita tahu? Qadar dia. Kita tidak tahu. Maka bila kita tidak tahu, Nabi suruh kita usaha. Itu nama dia qada dan qadar mu'allaq, yang tergantung. Allah boleh pindah ketetapan Allah melihat kepada daya usaha kita. Kalaulah kehendak kita itu tak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bermakna Allah benci kepada kita. Allah tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadith. Kesalahan Allah sama dengan sesuatu yang baru. Apa yang kita suka belum tentu Allah suka. Apa yang kita benci belum tentu Allah benci. Kadang-kadang apa yang Allah suka itu kita suka. Kadang-kadang apa yang Allah suka itu kita benci. Kadang-kadang apa yang Allah benci itu kita suka. Suka ke tak, mati sebab wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman qadar baik. Qadar baik itu maknanya kita nampak ketentuan Allah tu baik. Kita nampak secara zahirnya baik. Wa syarrihi. Dan kita nampak apa yang Allah timpakan, berikan kepada kita itu nampak macam buruk. Buruk pandangan kita, tapi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ke buruk ke, Allah tak tengok dari bentuk ujian itu. Ya Allah nak tengok bagaimana kita menangani ujian itu. Kalau ujian baik, macam mana dia terima? Syukur tak dia kepada aku? Kalau ujian buruk pada dia, macam mana? Sabar tak atas ujian aku? Orang macam ni, Allah kasih, Allah sayang. Jangan tengok ujian itu. Bagaimana kita menangani ujian tersebut? Kita dapat nikmat. Kita rasa Allah suka. Belum tentu.
Belum tentu Allah suka. Kalau kita guna nikmat Allah untuk kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, nikmat itu menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita kecapi itu, kita menjarakkan hubungan kita dengan Allah, maka kita telah murka, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang kita terima itu kita syukur kepada Allah, maka barulah Allah kasih kepada dia. Kalau musibah itu dia terima dengan penuh kesabaran. COVID-19 ini musibah. Mungkin di kalangan kita kata, teruknya, jahat. Kita pandangan mata kita rasa benda ni buruk sangat-sangat untuk kita. Bagi pandangan kita, bagi Allah Subhanahu wa taala mungkin baik. Mungkin baik. Itu sebab siapa yang sabar dengan ujian COVID-19 ni, Allah angkat darjat dia. Jadi kalau macam tu, seronok kan? Bukan seronok. Kita kena lari daripada musibah. Siapa yang berusaha melarikan diri daripada wabak, maka Allah akan beri ganjaran pahala kepada dia. Apa dia? Ambil vaksin, berlaku penjarakan SOP apa semua. Ini merupakan cara-cara untuk mengelakkan kita ditimpa musibah. Kerana maqasid syariah menjaga, di antara maqasid syariah salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa kita daripada rosak. Baik. Mungkin kerana Allah nak mengkafarahkan dosa-dosa kita. Jangan kita menuding jari kepada orang yang kena musibah. Itu tentu Allah benci. Banyak sangat dosa tu padam ke? Tak boleh. Kadang-kadang musibah itu tanda Allah kasih kepada dia. Allah sayang kepada dia. Dalam perang Uhud, Nabi cedera parah. Adakah Allah benci kepada Nabi SAW? Jangan ingat. Fir'aun, Allah beri nikmat kepada dia, melimpah ruah nikmat dia. Haman, menteri kanan Fir'aun, kaya raya dia. Qarun, menteri kewangan Fir'aun, kaya raya dia, harta dia. Sampai dekat kampung pasir pun ada harta karun. Adakah kerana dia banyak nikmat tanda Allah kasih? Belum. Belum tentu. Uwais Al-Qarni papa kedana, harta benda tak ada. Tapi Uwais Al-Qarni namanya masyhur di langit. Terkenal. Siapa lagi? Sa'ad Ibn Mu'az, si hitam. Orang Ansar. Masuk Islam umur 30, wafat ketika umur 33 selepas dalam peperangan Khandaq, selepas peperangan Bani Quraizah, cedera parah, meninggal. Bila saat kematian Sa'ad Ibn Mu'az, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat di langit menangis kerana kematian Sa'ad Ibn Mu'az. Maka musibah, mudarat itu belum tentu tanda Allah benci kepada hamba dia. Nikmat yang kita miliki itu belum tentu tanda Allah kasih dan sayang kepada dia. Maka hati-hati dengan ujian dari Allah, walau dalam bentuk nikmat ataupun musibah. Jangan berangan-angan, kata pengarang ini. Orang yang berangan-angan, rasa-rasa kerana dia ni soleh, kerana dia banyak semayang. Aku ni mungkin pasal banyak semayang jemaah, tu sebab tak kena COVID-19. Perasan. Jangan perasan. Berapa bulan dah kita kena kuarantin, tak boleh datang ke masjid, ke surau. Berapa orang dah sahabat-sahabat saya meninggal. Berapa orang ahli-ahli jemaah kita meninggal. Berapa orang tu imam meninggal. Tu imam cakap darah Haji Ma'an meninggal. Pak imam masjid Masjid Maimun, Haji Raub meninggal. Pak imam Taman Kaya,
Haji Jamaluddin meninggal. Pak Imam sini je belum pergi. Nampak? Itu baru Pak Imam, belum Tok Bilal lagi. Belum ahli jemaah lagi. Belum ustaz-ustaz lagi. Ada beradik kita lagi. Ni, kemarin Pak Nakan saya, muda. Tua 2 tahun daripada saya, meninggal. Sihat walafiat. Sihat daripada saya lagi. Nampak? Jangan perasan kita punya amalan ni itu sebab kita sihat walafiat. Jangan. Mungkin banyak sangat pahala kita buat kot. Itu sebab Allah bagi kita sihat. Jangan. Jadi apa segala yang Allah tunjuk depan mata kita ni, kita ambil ibrah, ambil pengajaran. Lagi banyak Allah bagi ibrah, maka kita mengisahkan diri kita dengan Allah. 20,000 lah. Lagi berapa orang cukup 20,000 hari ni punya jangkitan COVID-19. Dah 1,100,000 berapa ribu dah dalam negara kita. Negara kita ada 32 juta. Tolak pendatang asing tinggal berapa juta kita. Maknanya seolah-olah tinggal tunggu masa je lah. Bila pula lepas ni siapa pula kena? Tak ndaklah kita kena. Tak ndaklah kita kena. Jadi bila Allah jadikan begini, tanda Allah beringat. Allah bagi kita kena beringat betul-betul. Aku kasih kepada kamu. Aku sayang kepada kamu. Aku bagi dah tanda-tanda kepada kamu supaya kamu ingat dengan aku. Maka maknanya kamu dah makin hampir dengan aku. Aku bagi hari ni 200 orang lebih mati hari ni. Semalam 100 lebih, hari ni 200 lebih. Esok lagi 100 lagi. Aku ni bila dah? Maknanya anytime. Bila masa saja kita boleh mati. Maknanya lagi banyak ujian Allah, lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jangan kita lupa kepada Allah. Patutlah masjid kita ni dah penuh dah. Masjid kita ni tak muat dengan orang dah. Tapi orang tak ambil ibrah. Bila masjid kena kunci, sembahyang Jumaat boleh 12 orang. Bising, apa tak boleh sembahyang Jumaat. Pergi pasar raya Tesco boleh pula ramai-ramai. Masuk masjid tak boleh. Kepala otak kamu. Mana kamu? Masjid dah buka dah. Mana dia? Ini orang yang tak ambil ibrah. Tak ambil pengajaran. Ini yang kata orang yang menerima ujian dalam keadaan yang berangan-angan, kata pengarang. Dia rasa dia tak ada apa. Dia lambat lagi. Dia lambat lagi. Aku sihat lagi. Aku tak ada penyakit bergejala. Lagipun aku dah kena vaksin 2 dos dah. InsyaAllah aku tak kena. Kepala otak kamu. Berapa orang yang kena dos pun mati. Yang tak kena dos ni, yang kena dos pun mati. Mati bukan kerana dos. Cutikan tu mati ni kerana Allah nak pilih dia, matilah. Tapi kita kena usaha. Elakkan daripada kematian. Demikian pula lah dengan akhirat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu mencintainya serta memerintahkan kamu untuk menuntutnya. Jangan kita duk sayang sangat dunia. Sayang dunia ni tentulah kita suka. Kerana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kamu bercucuk tanam, kata Nabi. Cucuk tanam tu maksudnya tempat kamu beramal. Mazra'ah al-akhirah. Dan kamu kaut hasilnya di hari akhirat. Maknanya penting dunia ni. Tak boleh duduk saja-saja. Objektif kita adalah akhirat. Kerana dunia ni hanya tempat persinggahan sahaja. Dia R&R. Rehat dan rawat. Destinasi kita nak pergi adalah al-akhirah. Wal-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah kekal abadi. Dunia tak. Dunia ni dia fana'un. Dia akan binasa.
Kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, kita tak direct terus. Sampai dekat Tapah, kita berhenti. Kita minum, kita pergi tanda, buang air. Ambil angin. Adakah kita nak rehat, nak tidur 2-3 malam kat Tapah? Apa keheh tidur 2-3 malam? Nak pergi Kuala Lumpur je. Destinasi kita adalah Kuala Lumpur, bukan je Tapah. Kita nak pergi ke Mekah, buat umrah, buat haji, kita transit dekat Dubai. Duduk berapa lama Dubai? Dubai duduk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hei, sehari 2 hari je, lepas tu sambunglah perjalanan. Berhenti start, transit. Dunia ni transit sahaja, start sahaja. Kita akan pergi ke negeri yang kekal abadi. Jangan tolak langsung dunia ni, tak boleh. Jadi tempat yang jadi transit itu gunakan betul-betul. Bila kita berhenti, kumpulkan segala bekalan. Kan? Dalam perjalanan kita berhenti kita berhenti tengok kereta. Minyak ada ke? Dah E dah. Isi penuh. Tengok tangki air, macam mana, kering ke? Elok. Alhamdulillah. Kan? Bekalan makanan, jajan, dalam kereta ada tak? Cukup tak? Tak kira ngantuk. Ngantuk dah kereta. Kalau ngantuk, tidur dulu, rehat. Cukup segala kelengkapan fisiologi kita cukup, bekalan kita cukup, ration kita cukup. Sambung perjalanan. Supaya perjalanan kita itu lancar ke destinasi yang kita tuju. Jadi dunia ni tempat kita transit, kumpul betul-betul. Apa kita punya ration? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan adalah at-taqwa. Semayang kamu macam mana? Puasa kamu macam mana? Quran kamu macam mana? Sedekah kamu macam mana? Amal soleh yang lain macam mana? Nak masuk syurga bukan sekadar sembahyang. Dia kena ganding dua, sembahyang dan wa'amilu innal ladzi. Dia nak orang beriman dan beramal soleh nak masuk syurga. Innal ladzina amanu wa'amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus salih, bukan beriman saja nak masuk syurga, beriman dan beramal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Depa ni akan masuk dalamnya syurga. Tahtihal anhar, di bawah syurga tu ada anharun. Sungai-sungai yang mengalir airnya. Maknanya beriman dan beramal soleh. Di samping memberitahu kamu dalam kitabnya dan di atas lisan nabinya bahawa kamu tidak akan terselamat dari azabnya pada hari itu, dan tidak akan memperoleh balasannya melainkan setelah kamu berusaha dan rajin menuntutnya. Itu sebab kena tuntut. Apa nak tuntut? Ilmu. Ilmu ni kena tuntut untuk apa? Untuk beramal. Nak beramal macam mana sekiranya tidak ada ilmu? Itu sebab Nabi kata, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Wajib. Faridah. Ilmu ni dia kena tuntut. Tuntut tu macam mana? Tuntut tu dia kena cari. Cari tok guru. Orang dulu-dulu nak mengaji ilmu, pergi cari tok guru, masuk hutan, masuk kampung pun semua, pergi cari tok guru tu. Tuntut. Hari ni tak payah tuntut sampai macam tu. Jemput tok guru datang masjid surau datang, kita je bawa diri. Apa? Faridatun ala kulli muslim. Wajib ke atas setiap muslim. Pasal bila ada ilmu, baru kita boleh beramal. Tak ada ilmu nak beramal macam mana? Nak semayang macam mana? Tengok orang semayang buat apa tu? Tak boleh. Bardu
taqlidun, taklid. Ilmu beramal dengan kita ikut orang, amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia apa? Taklidun, ikut-ikutan. Itu sebab kena mengaji. Kena mengaji. Bila orang mengaji, bila dia buat salah, dia tak berdosa. Kita ni sedang menuntut ilmu. Kita buat kesalahan dalam keadaan kita dalam proses pembelajaran, tidak berdosa. Pasal kita dalam proses pembelajaran. Yang berdosa tak mengaji, tapi nak juga beramal. Berdosa mengaji, beramal dalam keadaan yang salah. Anak murid kita di sekolah, belajar pergi sekolah. Tapi bila dia belajar, kita bagi latihan kerja sekolah apa semua, buat salah. Salah, pangkah. Kita marah ke dia? Tegur. Bagi betul. Begini, betulnya begini. Kamu ni bodoh lah. Takkan bodoh pula. Dia dalam proses pembelajaran. Kita latih dia sampai pandai. Yang salah siapa dia? Bila hari sekolah, orang semua duduk dalam kelas, dia duduk nyamban. Dia punting. Itu salah. Ini ada majlis ilmu, dia lari. Tapi berlagak nak beramal juga macam mana orang beramal. Orang beramal. Ini kita risau. Ini kita risau. Sungguh anda, mengapa kelihatan anda mencuaikannya dan tidak memeliharanya? Sungguh anda ini seorang yang terkeliru, yang tidak menentu fikiran. Ataupun barangkali anda seorang yang bodoh dan telah terpedaya. Atau memutarbalikkan perkara, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Di mana otak anda? Apa alasan anda ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Apa yang akan anda katakan kepadanya? Apa yang akan anda katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepadamu untuk menyeru anda dari dunia ke akhirat? Kenapa kamu tidak ambil pengajaran? Aku dah bagi tahu dah berdasarkan ayat-ayat aku. Aku dah hantar Rasul tolong huraikan ayat-ayat aku. Adakah kamu tak gunakan otak? Kata pengarang ni. Allah tanya kan. Kenapa kamu tak sembahyang dulu? Kenapa kamu tak puasa dulu? Kenapa kamu tak melakukan amal soleh dulu? Adakah kamu tak tahu? Ada ustaz bagi tahu dah, ada tok guru bagi tahu dah, tok imam bagi tahu dah. Takkan nak jawab? Tak ada pun, dia pun tak pernah ajar pun. Tak jawab apa tu? Nampak? Takut kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu barulah terhegi-hegi berdoa minta pada Allah nak balik hidup ke dunia. Nak hidup balik kat dunia, nak beramal, nak sedekah, nak puasa, nak buat amal sunat. Berapa lama? Sehari, 2 hari. Kamu hidup dulu kat dunia 60 tahun aku bagi masa. Punya lama. Kamu nak balik sehari, nak buat apa? Nak beramal. Tak cukup 60 tahun. Kamu nak minta sehari. Menyesal. Masa tu cukup. Baru kita rasa berharganya masa itu. Berharganya masa itu. Jadi itu sebab nak beramal ni jangan tunggu tangguh-tangguh. Tahun depan lah, esok lah, lusa lah nak beramal, amal sekarang. Kalau orang bekerja, tunggu pencen esok lah. Jangan tunggu pencen, kok tak sempat pencen. Kalau sempat pencen, alhamdulillah. Ada orang tak pencen-pencen. Umur 60 tak pencen-pencen. 70 pun tak pencen-pencen. Orang waktu subuh pergi masjid, pergi surau jemaah. Dia waktu subuh ada dah kat Taman Tasik. Nampak sedih. Pasal apa? Pasal dia tak pencen lagi.
Susah. Jadi kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di kalangan kita ni dah hujung-hujung usianya barulah berjinak-jinak dengan agama Allah. Alhamdulillah. Dulu masa muda-muda langsung tak ambil tahu urusan agama. Sekarang ni dah hujung-hujung nyawa ni rasa nak kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Maknanya Allah kasih dan Allah sayang. Ada orang peringkat awalnya cukup kuatnya beribadah kepada Allah. Di hujungnya dia berpaling daripada agama Allah. Na'udzubillah. Sebab ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, tetapkanlah hati aku atas jalan agama engkau dan ketaatan hanya kepada engkau. Jadi sisa-sisa kehidupan kita yang tinggal berapa hari saja lagi sebelum kena COVID-19 ni, banyakkanlah beramal. Apa saja amalan. Walaupun kita pandang, alah kecilnya amal. Sekecil-kecil amal itu jangan kita pandang, alah kecil je. Buat. Boleh jadi kerana amal yang kecil itulah yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Jangan ingat amalan itu bangun tahajud tengah malam, buat qiyamul lail. Itu alhamdulillah. Teruskan kalau mampu buat. Banyak lagi benda-benda amal soleh yang kita abaikan. Yang kita abaikan. Sekarang ni musim COVID-19, ramai di kalangan ahli qaryah kita yang terkesan, terputus bekalan makanan, terputus kewangan. Ini masa dan kesempatan yang patut kita guna. Kalau Allah anugerahkan rezeki kita lebih, kita keluarkan, bantu kepada mereka yang terkesan. Kena. Hari ni orang susah, punya belambak orang susah. Tambah kita ni duduk dekat kan, duduk kat bandar. Walaupun nama kampung pasir. Nama je kampung. Kita ni kampung, bunyinya kampung tapi duduk dalam kawasan bandar juga. Miskin bandar lain dengan miskin kampung. Saya pun ada kampung di Baling. Orang kampung di Baling susah pun. Kalau tak kerana COVID-19 pun memang orang miskin lah. Memang cara orang hidup orang kampung. Tapi kalau orang bandar, dia susah. Miskin bandar lebih susah daripada orang kampung. Orang kampung, dia duduk rumah, dia bukan dia bayar sewa rumah. Rumah dia, kita pun tak teringin nak duduk. Kalau orang kampung. Dia pun bukan duduk macam rumah kita. Kita kalau miskin bandar, rumah kalau dia tak mampu beli, dia sewa. Nak bayar sewa rumah. Dalam rumah ada api elektrik. Orang kampung kalau tak ada duit, dia tak ada elektrik. Kita duduk pekan tak ada elektrik, susahlah. Bil elektrik, bil air. Mana ada pakai telaga duduk kat Taipin. Bil telefon, kalau pakai telefon. Rumah sekarang ni mesti ada 5-6 biji handphone. Anak-anak semua je pakai telefon belaka. Pasal nak belajar semua guna telefon sekarang ni. Astro bodoh-bodoh pun mesti Astro yang paling murah. Kalau tak ada Astro kira teruk sangat lah. TV apa nak tengok. Motor, minyak, susah. Kerja dah kena. Macam sekolah saya, budak-budak semua, majoritinya kerja kilang. Kat sekolah saya tu, bapak budak ni. Kilang semester dah tutup. Semua kena buang kerja. Baru ni kami hantar bantuan ke rumah-rumah. Allah, kesian. Tak ada kerja. Nak kerja tak? Nak kerja apa Ustaz? Nak kerja apa nak berniaga? Tak boleh berniaga lah ni. PKP dah boleh berniaga. Berniaga online nak guna internet. Nak COD. COD je mana? Isi minyak motor betul lepas. Susah. Itu baru dekat kampung air putih.
Belum kampung Pak Dolah, kampung Teratai, kampung Kurnia Jaya, kampung Rahmat, kampung Setia. Belum kawasan ni lagi. Susah. Orang susah. Jadi, keluarkan semangat. Bantulah mereka yang terkesan. Jangan tunggu orang angkat bendera putih baru kita nak tolong. Orang kita pun satu. Oh, tak apalah. Tak ada orang angkat bendera putih. Kira kampung pasir ni semua okey lah tu. Kepala otak kamu. Ukuran ni orang senang, orang susah. Kalau tak ada angkat bendera putih itu semua senang. Oh jangan. Kalaulah orang kampung pasir ni ada seorang, satu rumah, dua rumah angkat bendera putih, satu karya di sini berdosa belaka. Kan Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, jirannya. Siapa jirannya? Orang depan rumah, belakang rumah, kanan rumah, kiri rumah, atas rumah, bawah rumah, 40 buah rumah. Melayu ke, Cina ke, India ke, Gandhi ke, orang putih ke, Negro ke, Islam ke, Kafir ke, Hindu Paria ke, Cina Konser ke. Bila dia berjiran dengan kita kena jaga. Kalau kita makan sedap, dia lapar, kita jawab dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan doroyan musang king merata-rata, punya sedap belahak, terhenti belahak. Jiran tu nak beli doroyan pun tak mampu. Ringin tak? Rian tak ringin. Bau tak? Bau. Jiran sebelah buat doroyan, buat bubur doroyan, buat pulut doroyan, tapi haram tak bagi. Dosa tak? Dosa. Tu hadis Nabi tu. Tak ada Nabi kata buat bubur doroyan. Nabi kata kalau kamu masak lauk, perbanyakkan kuah. Walaupun lauk kamu tak banyak, sekurang-kurangnya, kuah tu bagilah kepada jiran kamu. Pasal bau kuah tu, bau katalah masak kari. Bau kari tu sampai ke rumah sebelah. Padahal mereka tu apa hari tak makan. Kita haram tak bagi. Dosa kita. Maknanya, bila jiran dia susah, sampai dia angkat bendera, kita semua berdosa. Nampak? Macam mana tak nak pastikan jiran gantung bendera? Itu sebab kena menziarahi. Itu sebab kita kena ziarah. Kan? Duk taman mana, duk kampung mana, kena ziarah. Pastikan semua jiran tetangga kita ni tak ada yang terkesan. Kalau terkesan, cepat-cepat kita bantu. Kalau dia angkat bendera, maknanya kita tak ziarah dia, kita lepas pandang. Itu sebab Nabi kata, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu sentiasa berada dalam jamaah. Jamaah apa? Jamaah itu maknanya orang Islam mesti duduk dalam satu jamaah, satu komuniti. Mana dia? Masjid. Masjid ni one stop center. Tempat kita menyatukan masyarakat. Itu sebab kita boleh kenal orang kampung kita kalau jenis mari masjid. Kalau tak mari masjid, kita pun tak tahu dia ni duduk mana, orang mana. Kita boleh kenal muka-muka ni. Kalau dia jenis ahli masjid, Pak Long ni kita kenal. Bila tak nampak muka dia, mana Pak Long ni? Oh, tak nampak lah Pak Long. Pasal apa? Pasal kita kenal. Pak Long tiap-tiap hari datang. Jarang-jarang lah dia tak datang. Kita boleh cam muka orang yang tak datang. Tapi kalau orang yang tak datang, tiba-tiba dia mari. Siapa pula ni? Mesti nak ajak makan kenduri dia tu. Sampai kita kenal pasal muka tak pernah datang. Macam itulah Nabi. Bila nak solat, Nabi kata, Sawf sufufakum. Fa inna taswiyatu fi sufuf min iqamatis salah. Penuh dan rapatkan saf. Kerana merapatkan dan meluruskan saf adalah sebahagian daripada solat. Nabi boleh cam siapa tak datang. Nabi tengok muka sahabat-sahabat, Nabi cam. Jadi tak datang. Mana ni. Nabi boleh tahu. Hari ni kita boleh tahu tak? Pasal apa? Pasal yang tak datang lebih ramai daripada yang datang. Jenuh nak fikir. Pernah Nabi sebut
Aina Umar? Mana dia Umar? Umar tak datang. Umar Al-Khattab. Nabi arahkan dua orang sahabat. Hampa dua orang pergi jumpa Umar. Awak tak main masjid ni. Sudah mati. Dua orang sahabat pergi jumpa Umar. Cepatlah Umar pasal hang nak kami tak boleh sembahyang lagi. Rasulullah tunggu hang. Jadi pentingnya kita berada dalam jamaah. Jadi kalau orang yang tidak ada dalam jamaah bertanggungjawab ke atas kita, kita kena ziarah dia supaya dia hadir berjamaah. Tak nak juga datang berjamaah, maka terlepas tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang berlaku ke atas diri kita ini menjadi ibrah, pengajaran kepada kita. Kita kasih dan kita sayang semua ahli qaryah kita. Kalau boleh, kita bukan sekadar nak jumpa dekat dunia ni saja. Kita nak jumpa kaum kerabat kita, ahli qaryah kita, kaum pasir ni semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita nak masuk seorang-seorang dalam syurga. Tak teringin ke nak tengok jiran kita sebelah rumah masuk syurga, depan rumah masuk syurga. Takkan kita nak kata padan muka masuk neraka. Boleh cakap apa tu? Tak boleh. Ini orang yang tidak ada sifat ihsan. Itu sebab kita doalah banyak-banyak supaya Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih lagi belum diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu akan terputus semua alasan sehingga ia tiada tahu apa hendak dikatakannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan sambung tajuk seterusnya, bila iman kukuh akan bertambahlah bimbang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.